Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sekerat dua pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum ulunnya kata, saya sembah membuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya selaku moderator pada hari ini memanjatkan setinggi-tinggi rasa bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengar forum kita pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini, iaitu jual beli secara atas talian. Penggunaan internet merupakan alternatif baru dalam urusan perniagaan pada hari ini dan penggunaannya sangat efisien kerana penjual tidak memerlukan ruang yang tertentu serta tidak terikat dengan masa. Pembeli juga dapat menjimatkan masa, malah boleh membuat pembelian tanpa mengira masa dan tempat. Namun, urusan jual beli ini sering menimbulkan tanda tanya kepada masyarakat dan rasa was-was dalam diri mereka kerana timbulnya persoalan di benak hati masing-masing, terutamanya umat Islam, sama ada urusan jual beli secara atas talian ini adalah mengikut syarak ataupun tidak. Oleh itu, semua persoalan dan isu ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut oleh para ahli panel kita pada hari ini, sekaligus menerangkan jual beli dalam Islam. Tidak moleklah jika kita tidak memperkenalkan seorang demi seorang ahli panel kita. Di sebelah kanan saya ialah ahli panel kita yang pertama, segak lagi bergaya, iaitu Encik Muhammad Harith Firdaus bin Muhammad Khairuddin. Kemudian di sebelah kiri saya terdapat dua orang bidadari syurga cantik lagi menawan, iaitu Puan Aina Syarina binti Amran selaku panel kedua kita dan Puan Nur Syazwani Hamizah Muhammad Jeffrey selaku panel ketiga kita pada hari ini. Baiklah, dengan ini saya ingin mengajukan soalan saya kepada panel pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan jual beli dan apakah rukun dan syarat sah jual beli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator Melissa Fia dengan anggun dan berbudi pekerti dalam membawa acara pada hari ini. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan guru yang menilai forum ini, rakan-rakan panel dan seterusnya, hadirin yang dirahmati dan insya-Allah sentiasa dilindungi oleh Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Berdasarkan tajuk kita pada hari ini, izinkan saya untuk menerangkan dengan terlebih dahulu apa itu jual beli dalam Islam pada dasarnya sebelum kita membahas dengan lebih lanjut lagi mengenai jual beli di atas talian. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Pengertian jual beli dari segi bahasa adalah tukar menukar secara mutlak, manakala dari segi istilah adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada juga pendapat dari beberapa ulama dalam mendefinisikan jual beli dalam Islam. Antaranya, menurut Imam Hanafi, jual beli ialah menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara ijab dan kabul. Seterusnya, menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan tujuan pemilikan. Menurut mazhab Syafi'i pula, jual beli menurut istilah syarak adalah pertukaran barang dengan barang lain melalui cara-cara tertentu. Baiklah, di sini saya akan menerangkan hukum jual beli. Hukum jual beli adalah mubah. Mungkin semua tertanya-tanya, apakah itu mubah? Jadi, mubah merupakan perkara yang dikerjakan ataupun ditinggalkan, tidak memberikan ganjaran apapun, baik dosa atau pahala. Maksudnya di sini, kita lakukan aktiviti tersebut, perkara tersebut tidak mendapat pahala dan tidak, kalau meninggalkan pun kita tak akan dapat dosa. Baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan rukun dan syarat sah jual beli. Rukun yang pertama, mestilah ada penjual dan pembeli. Syarat sahnya apa? Berakal, iaitu manusia normal mampu berfikir
dengan normal. Yang kedua, mampu menguruskan harta, bukan kanak-kanak ya. Dan yang ketiga, tidak dipaksa melakukan akad. Rukun yang kedua, barang dan harga. Syarat sah dia telah wujud. Maksudnya barang tersebut telah ada, memang dah ada. Kedua, dimiliki oleh penjual, memang mutlak milik penjual, bukan pinjaman. Dan yang ketiga, halal. Ini yang paling penting sekali. Dalam jual beli mestilah kita menjual perkara yang halal dan membeli perkara yang halal, bukannya haram seperti minuman arak contohnya, dan makanan apa yang haram? Daging babi. Dan terutama sekali, janganlah ada unsur riba dalam jual beli, kerana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Maksudnya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sesekali janganlah kita adakan riba dalam perniagaan kita. Jadi, kita dapat rumuskan di sini bahawa jual beli adalah satu punca rezeki yang halal, di mana Nabi Muhammad SAW sendiri menjalankan aktiviti jual beli. Tapi yang paling penting, apa dia? Iaitu mengikut syarak. Jual beli kita mesti adalah mengikut syarak ataupun syariat. Terima kasih panel pertama kita atas penjelasan yang sangat jelas. Walau bagaimanapun, saya pasti bahawa ada di kalangan kita yang tertanya dari mana asal usul jual beli secara talian ini. Dengan itu, soalan seterusnya saya ajukan kepada panel kedua kita. Apakah asal usul jual beli secara atas talian? Dipersilakan panel kedua. Sebelum saya menjawab soalan yang ditujukan oleh moderator Melis Safia yang amat cantik dan jelita pada hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis kerana menjemput saya untuk menghadiri majlis forum pada hari ini. Untuk tidak membuang masa lagi, menjawab soalan yang ditujukan oleh saudari Melis Safia sebentar tadi. Kehadiran teknologi komputer dan internet telah banyak mengubah corak dan gaya hidup manusia. Salah satunya ialah medium perniagaan terkini yang banyak diaplikasikan oleh para peniaga menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya telekomunikasi yang canggih dan talian internet untuk berurusan dengan pelanggan. Ia bukan sahaja mengubah cara berkomunikasi dan memperoleh maklumat, bahkan ia juga mengubah dan membawa perspektif baru dalam dunia perniagaan dan perdagangan sehingga lahirnya jual beli secara atas talian ataupun e-dagang. Pembentukan dan pelaksanaan jual beli sebegini adalah baru dan tidak dibahaskan secara khusus dalam kitab klasik. Tambahan pula, konsep dan kerangka e-dagang bukanlah lahir dari acuan muamalat Islam. Namun, mengenai urusan jual beli, fuqaha telah meletakkan asas dan teori yang jelas sebagai panduan. Dan e-dagang memberi kemudahan yang cepat kepada semua golongan masyarakat dalam transaksi jual beli. Pengguna juga tidak perlu ke premis jualan kerana pemilihan barang dan ijab kabul telah dilakukan melalui internet. Ia juga dapat menjimatkan masa dan keadaan, terutama sekali sepanjang musim COVID-19 ini. Dengan ini, terang dan jelaslah bahawa jual beli secara atas talian lahir daripada akal manusia dan perubahan waktu sepanjang zaman ini. Terima kasih pada kedua atas penjelasan tentang asal-usul jual beli secara atas talian. Seterusnya, saya mempersilakan panel ketiga kita pula untuk menerangkan jenis-jenis jual beli secara atas talian. Terima kasih moderator Melis Safia atas soalan tersebut. Saya ingin menghuraikan bahawa internet merupakan sebahagian daripada kehidupan pengguna kini, sesuai dengan perubahan gaya hidup yang semakin sibuk. Sebahagian daripada pengguna kini juga menjadikan internet sebagai salah satu medium untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Seperti yang kita tahu,
Perniagaan dalam talian atau lebih dikenali sebagai e-dagang merupakan salah satu medium perniagaan terkini yang banyak diaplikasikan oleh para peniaga pada abad ini. E-dagang juga merupakan sistem perniagaan yang menggunakan teknologi maklumat, terutamanya telekomunikasi yang canggih dan talian internet yang berurusan dengan pelanggan. Seperti yang kita tahu, perniagaan dalam talian atau lebih dikenali sebagai e-dagang merupakan salah satu medium perniagaan terkini yang banyak diaplikasikan oleh para peniaga pada abad ini. E-dagang juga merupakan sistem perniagaan yang menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya telekomunikasi yang canggih dan talian internet untuk berurusan dengan pelanggan. Oleh itu, terdapat dua jenis jual beli atas talian ini. Pertama, e-dagang antara perniagaan dengan perniagaan, iaitu yang melibatkan transaksi antara dua atau lebih syarikat di mana satu pihak merupakan syarikat pembekal kepada satu pihak yang lain. Antara contoh syarikat yang melaksanakan perniagaan ini ialah HubSpot yang menawarkan perisian pemasaran dan penjualan masuk, dan Xero yang menyediakan perisian perakauntan untuk perniagaan kecil sehingga sederhana. Kedua pula adalah antara perniagaan dengan pengguna yang melibatkan transaksi antara penjual yang menjual produk akhir dengan pengguna, iaitu yang kita biasa lakukan seperti membeli barang di pasar raya. Terima kasih panel ketiga atas penjelasan jenis jual beli yang terdapat atas talian. Dengan ini, sudah tentu kita mahu tahu apa kebaikan-kebaikan jual beli secara atas talian yang ada. Maka, saya serahkan kepada ahli panel pertama dan ketiga kita untuk ulaskan perkara tersebut. Baiklah, sekarang apakah kebaikan yang diperolehi daripada jual beli di atas talian daripada sudut pengguna? Okey, antaranya adalah aplikasi perniagaan secara atas talian menawarkan variasi produk yang boleh dilihat dengan mudah oleh pengguna. Jadi pelbagai aplikasi perniagaan atas talian yang telah dilancarkan kepada pengguna dalam negara ini seperti Lazada, Shopee dan Mudah.my dan lain-lain lagi. Setiap aplikasi yang ditawarkan mempunyai pelbagai jenis produk di samping promosi yang berbeza bagi menarik minat pengguna. Justru itu, sebagai pengguna yang bijak, perbandingan harga dapat diaplikasikan hanya dengan menggunakan hujung jari. Situasi berbeza sekiranya kita melakukan jual beli secara realiti di mana banyak tenaga dan masa akan dibazirkan. Tambahan pula, pembelian secara atas talian membolehkan pengguna mencari produk mengikut kategori dan kriteria yang dikehendaki hanya dengan menekan butang yang disediakan. Oleh itu, kemudahan melayari dan membandingkan harga atau kualiti produk yang diinginkan adalah kelebihan yang dinikmati apabila pengguna membeli secara atas talian. Seterusnya, manfaat yang diperoleh pengguna dalam melakukan pembelian secara atas talian adalah dapat menjimatkan masa pengguna. Faktor kesesakan di pusat membeli belah dan pasaraya telah membuatkan pengguna beralih ke media yang lebih canggih, iaitu perniagaan secara atas talian. Pengguna tidak perlu bersesak mencari kawasan untuk parking kereta, beratur untuk buat pembayaran atau berebut lagi mendapatkan sesuatu barangan yang terhad. Pembelian atas talian memberikan pengguna pengalaman yang jauh berbeza kerana mereka bebas untuk melayari dan mencari barang yang menepati kehendak masing-masing. Pembayaran juga mudah dengan teknologi perbankan internet pada hari ini yang sangat canggih hanya dengan proses verifikasi dan pengesahan. Kemudahan logistik yang cekap, selamat dan mudah ini telah menjadi norma baharu dalam masyarakat di mana penggunaan masa itu adalah penting. Ibarat peribahasa Melayu, masa itu emas. Dalam pengertian yang terakhir,
kita mestilah menilai hakikat bahawa kita boleh membeli di mana sahaja dalam keadaan apa jua sekalipun, walaupun pada waktu malam ataupun siang, tidak kira menggunakan pakaian apa pun, dan boleh membeli di rumah. Ini adalah merupakan antara manfaatnya, iaitu keselesaan pengguna dalam menggunakan jual beli atas talian, di mana tanpa keraguan anda tidak perlu menunggu dalam barisan atau sehingga pembantu kedai membantu anda untuk membeli pembelian anda, tuan-puan sekalian. Jadi tuan-puan boleh membeli dalam beberapa minit walaupun tuan-puan sibuk. Selain itu, tuan-puan dapat menjimatkan masa dan mengelakkan orang ramai. Yes, lagi-lagi dalam pandemik sekarang yang berbahaya, jadi kita boleh elakkan daripada orang ramai. Masyarakat tempatan meluangkan masa purata kira-kira 6.6 jam sehari dalam talian. Dan telefon bimbit merupakan peranti paling kerap digunakan. Memandangkan keinginan pembeli semakin meningkat, membeli belah dalam talian kini bukan hanya sekadar mengklik pada platform membeli belah, tetapi di Malaysia, membeli belah menerusi penstriman langsung menjadi semakin popular melalui berbagai platform, terutamanya di Facebook. Berikutan, lebih ramai peniaga menggunakan aliran digital terkini untuk menarik perhatian pengguna. Iklan merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh para peniaga untuk menjangkau orang yang tepat pada waktu yang tepat. Hal ini menjadi semakin popular kerana ia adalah cara yang paling mudah bagi orang ramai membeli barang keperluan tanpa terburu-buru. Saya ingin mengutarakan pandangan dari sudut peniaga pula. Penyebaran melalui internet berhasil kerana ia mampu menghubungkan pengguna akhir dengan pengeluar secara terus. Justru itu, e-dagang dapat mengurangkan kos sewaan premis perniagaan atau gudang, insurans, kos-kos transaksi pemindahan barangan, perkhidmatan dan sebagainya. Ini kerana ia hanya perlu menggunakan rangkaian internet dan alat teknologi untuk berhubung dengan pengguna dan pengeluar. Terima kasih ahli-ahli panel atas penjelasan kebaikan jual beli tersebut. Akhir sekali, saya ingin ajukan soalan ini kepada panel kedua kita. Apakah isu jual beli secara atas talian yang ada? Bagi menjawab soalan yang ditujukan oleh moderator sebentar tadi, isu yang timbul dalam sistem jual beli secara online ataupun e-dagang ialah isu yang melibatkan akad dan isu yang melibatkan barang. E-dagang adalah sebuah sistem perniagaan dan jual beli yang banyak menggunakan kemudahan teknologi dan maklumat, terutama sekali komunikasi canggih, sehingga dapat melindungi dan memuaskan pihak-pihak pengguna yang terdiri daripada pembeli, penjual dan syarikat-syarikat seperti bank, syarikat kewangan, syarikat kad kredit, pengeluar sijil pengesahan digital dan lain-lain lagi. Kebelakangan ini, ianya banyak menggunakan internet, khususnya web, untuk mengadakan satu rangkaian yang menyatukan elektronik yang selamat untuk semua pihak yang boleh dipercayai. Dengan e-dagang, sesebuah syarikat ataupun individu boleh melakukan transaksi jual beli dari mana-mana sahaja di dunia ini. Prasyarat terpenting untuk menjalankan perniagaan dalam suasana menggunakan teknologi e-dagang ini ialah memiliki kepelengkapan IT yang sesuai dan prasarana telekomunikasi yang membolehkan anda mengakses internet. Ini sudah tentunya bermula dengan sebuah komputer, modem dan talian telefon. Di dalam jual beli, mengikut sistem muamalah Islam, penggunaan alat komunikasi moden seperti telefon, surat, fax, komputer dan lain-lain bukanlah perantaraan atau penghubung yang baru untuk menggambarkan kehendak. Sebaliknya, hanyalah perantaraan yang baru untuk menyampaikan maklumat bahawa wasilah untuk menggambarkan kehendak masih lagi tidak berubah, iaitu sama ada dengan mengucapkan lafaz, tindakan atau isyarat, penulisan atau diam dalam
keadaan yang memerlukan kepastian. Masalah berakad dengan menggunakan tulisan pada awalnya telah diterima oleh para sarjana Islam, sama ada ulama yang awalan ataupun mutakhir. Perbezaan yang ketara antara Islam dan konvensional hanyalah dari segi alat perantaraan bagi menyampaikan kehendak kedua pihak yang berakad. Sistem konvensional dilihat telah menterjemahkan akad yang dibuat selain daripada lisan melalui penggunaan alat penghubungan yang baru sebagaimana yang berlaku dalam kontrak e-dagang yang berbentuk mesej elektronik. Perantaraan dalam bentuk elektronik ini adalah berdasarkan wasilah akad dalam muamalah Islam yang telah diperhatikan oleh umat Islam terdahulu, dengan kata lain, wasilah yang sama tetapi berbeza dari segi perantaraan yang digunakan. Oleh ini, transaksi dalam bentuk e-dagang dan undang-undang yang mengiktirafkan transaksi ini iaitu Akta Perundangan Elektronik 2006 dilihat tidak bercanggah dan selaras dengan transaksi dalam muamalah Islam. Selain itu, berdasarkan firman Allah yang membawa maksud, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan, dengan suka dan sama suka di antara kamu." Ayat di atas jelas menunjukkan larangan terhadap orang-orang beriman supaya tidak memakan harta orang lain secara batil, melainkan pelaku jual beli dengan kedua-dua pihak yang mempunyai keredaan kedua-dua pihak. Dengan keredaan kedua-dua pihak, sahlah jual beli di atas talian tersebut. Terima kasih panel kedua atas penjelasan tersebut. Oleh yang demikian, topik yang telah dibincangkan pada hari ini tadi amatlah menarik yang berhubung dengan jual beli secara atas talian. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini iaitu jual beli secara atas talian. Terbuktilah bahawa kemodenan telah mewujudkan perniagaan secara e-dagang dengan pelbagai barangan yang disediakan bagi memenuhi permintaan pengguna. Hal ini memberi manfaat kepada pengguna dan memberikan kemudahan dan kebaikan kepada peniaga pada zaman ini. Hal ini juga dapat meningkatkan jualan dan mengurangkan kos-kos yang tertentu serta dapat berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Kita harus sedar bahawa hukum asal bagi sesuatu itu adalah mubah, maka e-dagang juga adalah harus selagi mana ia menepati rukun dan syarat jual beli yang telah digariskan oleh Islam bagi menjamin berkemaslahatan manusia secara keseluruhannya. Alhamdulillah, kita telah pun sampai kepada penghujung forum kita pada hari ini. Saya mewakili semua ahli panel ini mengucapkan terima kasih pada hadirin hadirat sekalian yang sudi untuk mendengar topik forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.